Di mana ajaran Muhammad SAW menghapuskan ajaran sebelum daripadanya. Agama yang lain. Sesungguhnya wajib beriktikad bahawa sesiapa yang mengaku jadi Nabi selepas daripadanya, selepas daripada Nabi Muhammad SAW adalah bohong dan palsu. Seperti dinyatakan oleh sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin, akhrajahu Muslim. Artinya sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 orang pembohong, kesemuanya mengaku jadi nabi. Sesungguhnya akulah penyudah nabi-nabi. Maknanya akan zahir di kalangan umat aku orang-orang yang mengaku jadi nabi. Semua ni pembohong, 30 orang. Nak sampai ke hari kiamat jumlahnya 30. Semuanya pembohong. Barang siapa yang ikut nabi-nabi ini jadi kafir. Keluar daripada agama Islam. Ditolak oleh Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang berpegang, yang mencari, yang menuntut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima oleh Allah. Dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rugi di hari akhirat. Walaupun anda macam mana sekalipun, kalau mengaku jadi Nabi, selepas Nabi Muhammad SAW, bohong jawab dia. Kafir jawab dia. Orang yang ikut dia, jadi kafir juga, walaupun semayang. Walaupun semayang, walaupun puasa. Walaupun pergi haji ke Mekah, ikut Nabi lain. Muhammad pun ikut juga, Nabi lain ikut juga. Jadi kafir juga jawabnya. Oleh kerana itulah, selepas Nabi SAW wafat, meninggal dunia, menyebabkan beberapa pemimpin kabilah murtad, keluar daripada agama Islam. Bukan sekadar keluar daripada Islam, mengaku jadi Nabi. Di antaranya Musailamatul Kadzab, Tulaihah Al-Ansi, Sijah, dan beberapa orang lagi. Dengar je Nabi wafat, mati, mengaku jadi Nabi. Dan berpuluh-puluh ribu pengikut yang mengikut dia. Mengangkat senjata. Dan disokong oleh kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Tujuannya ialah untuk menjatuhkan Islam. Nak menjatuhkan Islam ini. Menyebabkan para sahabat yang sedih bila dengar Nabi sudah wafat, Nabi sudah mati, dalam keadaan kebingungan. Sedih Nabi mati lagi, dalam masa yang sama Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang murtad, keluar daripada agama Islam. Sayyidina Umar bangkit menghunuskan pedang. Barang siapa yang kata Rasulullah mati, aku pancung leher dia. Rasulullah tidak mati, dia pengsan saja. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pengsan ketika bermunajat di Gunung Tur Saina. Tak tahu nak buat apa. Dalam sedih, dalam kebingungan. Di saat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke masjid dan menyampaikan ucapan. Suruh Sayyidina Umar duduk. Sayyidina Umar tak Abu Bakar terus menyampaikan ucapan. Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai semua yang hadir, ketahuilah
Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sudah mati Muhammad. Siapa menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak mati sekali-kali. Dan tiadalah Muhammad malaikat dia seorang Rasul. Telah berlalu sebelum daripadanya Rasul-Rasul yang lain yang sudah mati sebelum daripadanya. Maka Muhammad macam Rasul-Rasul zaman dahulu juga, tiba ajalnya matilah dia. Adakah sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh di medan perang, maka tumit kamu berpusing? Maknanya keluar daripada agama Islam, berpaling tadah, sama ada meninggalkan Islam ikut agama lain, atau ikut nabi-nabi yang bohong, nabi-nabi yang mengarut, yang menyesatkan. Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling daripada Islam, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Allah tu Maha berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh menjatuhkan Allah, yang boleh menumbangkan kerajaan Allah, yang boleh menentang kekuasaannya. Dan Allah membalas sesiapa yang bersyukur di atas nikmatnya. Nikmat yang paling besar ialah nikmat agama Islam. Barang siapa yang bersyukur di atas nikmat Islam, berpegang dengan Islam, hidup dan mati dengan Islam, tak tunduk kepada yang lain daripada Islam, dia dipelihara oleh Allah, mendapat rahmat daripada Allah, pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang lari daripada Islam, Islam tidak boleh dipadamkan sekali-kali. Dan akhirnya Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, menjadi ketua negara, ketua kerajaan. Selepas matinya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar menubuhkan bala tentera untuk menyerang kabilah-kabilah yang murtad. Akhirnya semua kabilah yang murtad dijatuhkan. Nabi-nabi yang murtad sama ada dibunuh, Musailamah Kadzdzab, ataupun bertaubat semula, balik pada Islam. Balik pada Islam, masuk Islam semula dan bertaubat kepada Allah. Dan selepas itu Allah Ta'ala menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi dan Rom jatuh. Dua-dua jatuh kuasa besar dunia. Madinah tu kecil je. Lebih kecil daripada kawasan perbandaran Kuala Terengganu. Diselamatkan oleh Allah. Dan dua kuasa besar dunia jatuh dan tumbang. Dan Allah Ta'ala memelihara agama Islam sehingga hari ini. Sama ada dalam keadaan adanya kerajaan Islam, ataupun kerajaan Islam dijatuhkan, agama Islam tak boleh dimatikan. Dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Walaupun di sana ada nabi-nabi bohong, sama ada orang tu mengaku dia jadi nabi atau dilantik oleh orang jadi nabi, macam Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani daripada India, yang dilantik oleh orang putih jadi nabi dengan tujuan untuk merosakkan Islam. Orang putih bawa dia, ajaran dia ke Malaysia, ke Afrika, untuk menyebarkan ajaran dia. Kononnya ada Nabi selepas Muhammad SAW. Di mana ajaran Qadiani hilang. Tak mampu tegak dan berdiri. Walaupun ada pengikut-pengikut dia, tak boleh naik. Tak boleh memadamkan agama Islam. Termasuklah ajaran komunis, sosialis, macam-macam nama lagi. Tak boleh memadamkan agama Islam. Allah Ta'ala buktikan ajaran yang lain daripada Islam itu makin hari, makin kelabu dan lenyap. Islam walaupun tidak ada penjaganya yang kuat, dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat.
Jadi keistimewaan yang diberi kepada Rasulullah SAW ialah penutup Nabi-Nabi. Kita kena beriman. Beriman sungguh-sungguh. Kalau ada orang jadi Nabi, kena lawan, kena bunuh dia. Hapuskan dia dan hapuskan pengikut-pengikut dia.